Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Ahad 7 Mei 2023 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah bakal menjalin kolaborasi memperkasa usahawan serta koperasi di negeri ini ke tahap lebih tinggi melalui penubuhan Jawatankuasa Penyelaras Pembangunan Keusahawanan Sabah. Kerjasama itu antara intipati signifikan kedua-dua pihak bagi memastikan usahawan dan entiti koperasi yang ada terus berdaya maju mendepani persaingan. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata cadangan penubuhan jawatankuasa itu akan dibawa ke Kabinet Negeri Sabah oleh Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Pung Jinza, untuk diputuskan. Di mana kita telah bersetuju supaya satu coordinating committee, jawatankuasa penyelarasan di antara agensi-agensi persekutuan dengan agensi-agensi Sabah. Saya boleh menjadi sebahagian daripada coordinating committee tersebut supaya ada penyelarasan kepada inisiatif-inisiatif ataupun program-program pembangunan keusahawanan di Sabah. So kita mau wujudkan jawatankuasa penyelarasan itu adalah untuk menyelaras semua agensi dan seterusnya saya mau wujudkan satu one-stop center untuk dengan approach yang lebih mendekat dengan usahawan-usahawan Sabah supaya mereka tahu apakah program yang ada. Mereka ditemui di Tamparuli Tuaran. Dalam pada itu, usahawan tempatan disarankan mengambil peluang menyertai program Tunas Usahawan Bumiputra TIUB 2023, program peningkatan enterprise Bumiputra SME Corp Malaysia dan program pembiayaan BR Tani oleh Bank Rakyat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, 3 program itu merupakan usaha membantu usahawan di negeri ini meningkatkan daya saing. Hari ini kita telah menyampaikan grant dan juga pembiayaan kepada 20 usahawan di Sabah melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 7.92 juta ringgit Malaysia, dan ini merupakan hanya sebahagian daripada banyak lagi perhatian dan tindakan yang kementerian akan salurkan kepada usahawan-usahawan dan koperasi-koperasi di Sabah. Jelasnya, sehingga kini 10 siri latihan TIUB telah berjaya dilaksanakan melibatkan 7,183 belia Bumiputra dengan 97% daripadanya berjaya memulakan operasi perniagaan masing-masing. Beliau berucap dalam majlis perasmian program usahawan dan koperasi madani bersempena Pesta Keamatan 2023 dengan kerjasama Seranjaya Koperasi Malaysia di Tamparuli Tuaran. Program 2 hari ini yang bermula semalam dijangka menghimpunkan lebih 2,000 pengunjung terdiri usahawan dan koperasi. Kita juga ada salah satu insentif yang kita bagi ini ialah kita menyaut seruan-seruan daripada kerjaan, khususnya jualan murah atau jualan diskaun yang diberikan oleh kerjaan. Ini adalah salah satu untuk bantu kita untuk memperluaskan lagi kita punya jualan dan untuk tambahan modal berjualan. Happy juga lah, dia sangat membantulah pengusaha kantin sekolah. Majikan dan pekerja diingatkan agar bersiap sedia dengan perubahan yang bakal berlaku dalam sektor industri berikutan perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI ketika ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmul berkata, kesedaran mengenai AI perlu ditekankan secara meluas di Sabah untuk memastikan negeri ini tidak ketinggalan dari segi penggunaan dan pelaksanaannya. Kita sedang menyediakan tenaga mahir yang dapat mempelajari artificial intelligence ini. Artificial intelligence ini tidak akan replace, menukarkan pekerja yang fizikal ini. Operator ini kita perlukan, dan inilah sekarang ini dalam Kementerian Sumber Manusia melalui latihan TVET kita sedang melatih pelajar-pelajar kita untuk memahami apa itu artificial intelligence dan bersedia menjadi operator kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan artificial intelligence ini.
Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Perasmian Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Sepanggar di Inanam. Sementara itu mengenai isu air yang menjadi krisis di Sepanggar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Inanam Peto Galim berkata pihaknya telah bekerjasama dengan Jabatan Air Negeri Sabah dan Jabatan Kerja Raya dalam usaha menangani isu berkenaan termasuk penghantaran bekalan air ke kediaman. Masyarakat di daerah Beaufort dinasihatkan agar sentiasa waspada dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan perubahan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang diramal melanda Jun depan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Roslan Muharam, menyarankan penduduk setempat mengurangkan aktiviti luar bagi mengelak komplikasi kesihatan memandangkan Beaufort antara daerah di Sabah yang terkesan dengan cuaca panas. Dengan perubahannya cuaca yang panas ini, kita dapat melihat aktiviti yang selama ini yang kita lakukan itu tidak dapat dilakukan seperti yang sebelum ini. Jadi maksudnya di sini dengan keadaan cuaca yang panas ini kita perlu kurangkan aktiviti yang boleh memudaratkan kesehatan kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Beaufort. Datuk Ruslan memberitahu pihaknya telah mengambil langkah persediaan melakukan hebahan mengenai El Nino dengan kerjasama Jabatan Penerangan kepada penduduk setempat agar lebih peka dan bersedia. Masyarakat di negeri ini diingatkan agar menyambut Pesta Keamatan dalam suasana harmoni dan aman damai. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik berkata ia penting bagi menjaga nama baik sambutan perayaan itu sekaligus mengekalkan budaya tradisi dan mengeratkan perpaduan masyarakat. Harapan saya supaya semua rakyat di Dun Bingkur ini dari Keningau Negeri Sabah ini dapat sama-sama merayakan Pesta Keamatan dengan semangat harmoni dan juga kita daripada suku kaum Dusun Kadazan Murut supaya dapat sama-sama merayakan dengan suku kaum yang etnik yang lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam Pesta Keamatan Kampung Buang Sayang 2023 di Keningau. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor turut berharap agar generasi muda dapat mengambil bahagian dalam pengurusan maupun penyertaan pada pesta ini supaya dapat mewarisi budaya tradisi agar tidak hilang di telan zaman. Amalan Rumah Terbuka berupaya menjadi medium dalam mengeratkan silaturahim masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Ia sekaligus merapatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Okey, syukur Alhamdulillah hari ini kita mengadakan rumah terbuka. Sambutan begitu menggalakkan sekali dan mudah-mudahan ikatan silaturahim sempena musim-musim perayaan sebegini akan dapat kita teruskan dari masa ke semasa. Yang pentingnya untuk kita meraihkan sambutan perayaan ini adalah untuk kita mengeratkan silaturahim dan ikatan persahabatan antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam sambutan Majlis Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Tenom. Lebih 6,000 pengunjung pelbagai lapisan masyarakat termasuk pemimpin setempat hadir dalam majlis ini. Memberi peluang kepada masyarakat untuk kembali lagi mengeratkan silaturahim dan raya terbuka ini juga memberi kita satu peluang untuk bertemu dengan masyarakat yang lain berpilah bangsa dan agama. Dan saya berharap dalam rumah terbuka ini SOP perlu dijagalah dan sangat meriah pada kali ini. Dalam 2 tahun ini ada penyakit, jadi tidak begitu ini kali saya rasa ada lamai pasal ini penyakit pun ada kolang sama pun ada sihat, jadi rupanya ada baiklah. Ya, kalau saya lihat daripada segi kita di sini kita berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi dengan adanya rumah-rumah terbuka ini kita berkumpul di satu tempat untuk saling mengenali antara sama lain dan saling bilang orang mengeratkan lagi silaturahim sesama kita.
Sementara itu, di Beaufort Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri, anjuran pejabat adun lumadan dihadiri masyarakat pelbagai kaum dan agama sekitar daerah itu. Dan inilah uniknya negeri Sabah ini. Seperti kita sudah maklum, di Sabah kita punya lebih 36 golongan etnik, hampir 40. Tetapi walaupun pelbagai anutan, pelbagai, kemudian kaum berbagai, tetapi kita dapat hidup dalam keadaan masyarakat yang harmoni. Harapan supaya mudah-mudahan pemimpin kita akan berterusan berminat untuk memanggil masyarakat sebagai penyokong untuk mengadakan hari terbuka seperti inilah. Tahun-tahun yang sudah kita ada kangen COVID, tapi tahun ini alhamdulillah kita ramai. Berterima kasih kepada Parlimen dan juga Adun yang membuat ini perayaan. Nampaknya begitu meriah sekali sambutannya lah. Jadi saya harap pada tahun akan datang lebih meriah lagi lah. Setelah sekian lama kita tunggu, kita nantikan setelah situasi pandemik COVID-19, kita dapat lihat masyarakat sama-sama berkumpul dan juga sama-sama meraihkan, tidak kira bangsa, agama, kaum, memeriahkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan semangat ini memang kita perlu kekalkan daripada setiap kali musim perayaan. Lebih 300 orang hadir memeriahkan sambutan Majlis Makan Malam Amal Hari Ibu Anjuran Koperasi Usahawan Peniaga Inanam Berhad Kopio di Kota Kinabalu. Pengurusi Penaja Kopio, Datin Esther Sikayun berkata, hasil kutipan amal majlis tersebut akan disalurkan kepada Persatuan Thalassemia Sabah. Kami memanggil semua ibu-ibu untuk participate. Hari ini adalah hari untuk ibu-ibu dan matlamat dia adalah satu menyambut hari ibu lah. Dan untuk ahli-ahli kami, ini adalah program kami yang pertama sekali untuk menolong semua ahli-ahli untuk mempromosikan produk-produk masing-masing. Dan tambahnya, usaha ini juga membuka peluang kepada ahli koperasi menjana pendapatan melalui jualan langsung kepada pengunjung yang hadir. Dalam pada itu, Datin Esther memaklumkan Kopio turut merancang untuk mempergiat usaha membantu dan memperkasakan ahlinya melalui program latihan dan kolaborasi pelbagai pihak. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Terus bersama RTM. Dengan itu saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. RTM Sabah terbaik. RTM Sabah yang unik. Kami sentiasa bersama, terus menjadi teman setia anda.